I'm back, akhirnya. Aku lama tak buat video sebab malas. Terima kasih untuk 2,000 subscribers. Untuk video kali ni, aku nak buat true crime. Sebab aku minat true crime. Kes ni, first time aku tahu sebab aku tengok IG Faiz Diki. Masa tu dia ada cerita sikit pasal perbicaraan kes pembunuhan yang tengah berlaku dekat Indonesia masa tu. The amount of twist and turn in this case, kes perbicaraan kopi sianida ni dijalankan secara langsung dekat Indonesia selama 135 hari dan semua video tu ada dekat YouTube. Ada video yang 2 jam, ada yang 5 jam, ada yang 11 jam. Dan untuk buat video ni, aku tengok semuanya. I watch everything and it took me almost a month to gather all the information. Memang aku kena tulis note. Detail kes ni terlalu banyak dan aku tak rasa aku boleh include semua. I try to simplify it supaya video ni tak terlalu panjang. Let's jump right into the case. Wayan Mirna Salihin dilahirkan di Jakarta pada 30 Mac 1988 dan dia merupakan salah seorang daripada 2 adik-beradik kembar. Kembar kepada Mirna bernama Sandi Salihin. Mirna dan Sandi dibesarkan dalam keluarga yang berada dan mereka dianggap sebagai socialite di Jakarta. Mirna Salihin disifatkan sebagai seorang yang mudah berkawan. Dia selalu ambil berat pasal kawan-kawan, pasal keluarga dia, and her friends and family consider her as someone to go to when they needed any advice. Pada tahun 2008, Mirna dan Sandy telah melanjutkan pelajaran ke Billy Blue College of Design di Australia. Jadi di sini mereka telah berkenalan dengan Jessica Kumala Wongso. Masa mereka berkenalan dengan Jessica ni, they were not particularly close. Dia orang taklah macam jadi best friend, tapi they were on good terms. Macam aku rasa biasa bila orang sambung belajar ke negara asing. Contoh macam student Malaysia sendiri yang mana pergi UK, pergi Jepun, they tend to create a community. Jadi melalui komuniti ni lah Mirna dan Sandy berkenalan dengan Jessica. Jadi setelah mereka menamatkan pengajian, Mirna dan Sandy pulang ke Jakarta dan Mirna terus bekerja manakala Jessica terus menetap di Australia sebab keluarga Jessica memang ada bisnes dekat situ dan kakak Jessica pun tinggal di sana sebagai penduduk tetap, permanent residents, dan Jessica pun mendapat status PR di Australia. Satu hari ni, masa Mirna pergi jumpa Jessica dekat Australia, well, she didn't go to Australia to meet her, tapi kalau dia pergi bercuti ke Australia, dia selalunya memang akan jumpa dengan Jessica. So, masa tu, Jessica ada bagi tahu dekat Mirna yang dia ada boyfriend dia nama Patrick. Mungkin Mirna kenal Patrick ataupun dia pernah dengar pasal Patrick sebab Mirna ni seorang yang outspoken. Dia terus terang bagi tahu kat Jessica masa tu yang Jessica tak patut bersama dengan orang ni. She straight up told her, why are you dating this person? He is not good for you. And disebabkan apa yang Mirna kata ni, Jessica macam jadi sangat terasa hati. Dia katakan masa tu Jessica terus bangun dan beredar dari situ. There was no goodbye, no nothing. She just woke up and left. Sampailah pada bulan November 2015, iaitu pada 28 hari bulan, Mirna telah melangsungkan perkahwinannya dengan teman lelakinya iaitu Arif Sukarmo yang telah dikenalinya sejak 8 tahun yang lepas. Menurut ibu Jessica, Mirna ada hantar undangan pada Jessica untuk menghadiri majlis perkahwinannya. Tapi Jessica tak dapat pergi sebab masa tu dia ada dekat Australia. Dan kenapa dia tak dapat pergi, kejap lagi aku akan cerita dengan lebih detail. Pada bulan Disember 2015, Mirna telah membuat satu grup WhatsApp dan dalam grup ni ada 4 orang iaitu Mirna, Jessica, Hani dan Vera. Dan mereka 4 orang ni memang ex-student Billy Blue College. Tak lama selepas tu, Mirna dapat tahu yang Jessica akan pulang ke Indonesia tak lama lagi. Jadi, Mirna mengaturkan untuk mereka berempat berjumpa dan akhirnya mereka semua bersetuju untuk berjumpa di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016. Olivier. Cafe Olivier ni macam high-end juga. Aku ada tengok menu dia. Kopi dia satu cawan dalam RM80,000, which is about RM20 kot. Kejap aku nak tengok.
Yes, RM80,000 lebih kurang dalam RM23. Dan sampailah hari di mana mereka berempat berjanji untuk bertemu, iaitu pada 6 Januari. Pada hari itu, Jessica adalah orang pertama yang sampai ke kafe. Itu pada pukul 3.30 petang. Dia book meja bernombor 54. Dan selepas selesai booking meja, Jessica keluar untuk pergi ke kedai lain, iaitu Bath and Body Works. Sebab dia nak beli hadiah untuk kawan-kawan dia. Dia orang dah lama tak jumpa, so she thought maybe she should buy something as a gift for them. Dia membeli 3 botol shower gel dan 3 botol ni dibungkus dalam 3 beg yang berbeza. Kemudian lebih kurang pukul 4 suku petang, Jessica kembali ke Cafe Olivier dengan membawa beg shower gel yang dia beli tadi. Lepas Jessica duduk di meja 54, pelayan pun terus datang ke meja dan memberikan menu kepadanya. Tak lama selepas itu, Jessica pun membuat pesanan. Dia order 1 gelas Vietnamese iced coffee dan 2 gelas koktail. Dan selepas selesai membuat pesanan, Jessica terus ke kaunter untuk membuat pembayaran. Tak lama selepas itu, minuman yang dipesan oleh Jessica dibawa ke meja 54 oleh seorang pelayan yang bernama Agus Triono. Now, bila customer order Vietnamese iced coffee, kopi tu kena dibancuh di meja. Maknanya waiter bawa air panas, bawa kopi, bawa filter, semua pergi dekat meja dan bancuh di meja customer. Lepas selesai bancuh kopi, Agus Triono meninggalkan meja. Pada pukul 5.17 petang, akhirnya Myrna dan Hani sampai ke Cafe Olivier dan mereka terus dibawa oleh pelayan ke meja 54. Macam biasalah, mereka bersalaman, berpelukan, lama tak jumpa, how are you and so on. Kemudian Myrna terus duduk di antara Hani dan Jessica. Myrna pun terus minum Vietnamese iced coffee yang dipesan oleh Jessica tadi. Dan tak lama lepas tu, not even 10 second, Myrna terus menibas-nibaskan tangannya ke mulut. Dan dia berkata, the coffee tastes so bad. Iya, dapat terlihat Mirna duduk langsung mengaduk, dia langsung minum, lalu dia langsung bilang, ini tidak enak, ini apaan ini, so bad. Pada pukul 5.19 petang, Myrna mula mengalami kesukaran untuk bernafas dan Jessica terus meninggalkan meja untuk memesan air putih dari pelayan. Pada pukul 5.20 petang, Jessica kembali ke meja 54 dan Myrna sudah tidak menyedarkan diri. All of this happened so fast, tak sampai 3 minit pun. Pada pukul 5.21 petang, seorang pelayan menghampiri meja dengan membawa air mineral. Dan melihat kekecohan yang berlaku, salah seorang manager restoran pun menghampiri meja itu. Dan semasa keterangannya di mahkamah, manager ni ada cakap, the moment she approached the table, Jessica terus tanya dia, what did you put in the coffee? Now, masa tu tak ada siapa pun fikir there was something wrong with the coffee. Tak ada siapa pun syak yang keadaan Myrna tu jadi macam tu sebab coffee dia. Tapi sebab apa yang Jessica cakap masa tu, membuatkan manager tu terdetik untuk tidak membuang kopi yang diminum Myrna. She saved the coffee, which was later collected as an evident item. Pada pukul 5.24 petang, seorang pelayan telah membawakan kerusi roda ke meja 54, sementara beberapa staf yang lain menolak meja di sekeliling meja 54 untuk memberi ruang. 5.26 petang, Hani terus menelpon Arif, iaitu suami Myrna, dan memaklumkan bahawa Myrna tak sedarkan diri dan dia akan dibawa ke klinik. Masa ni, Arif sendiri pun masih berada di sekitar kawasan kafe tu. By the way, Cafe Olivier terletak dalam Grand Indonesia Mall. Aku lupa nak cakap tadi. 5.27 petang, Myrna yang sudah berada dalam keadaan kejang diangkat oleh staf kafe dan diletakkan di atas kerusi roda dan terus dibawa ke sebuah klinik yang juga terletak dalam Grand Indonesia Mall. Setelah Myrna dibawa ke klinik, Arif pun sampai kat klinik tu. Pihak klinik terus suruh mereka bawa Myrna pergi ke hospital. Masa tu Arif, Hani, Myrna dan Jessica semuanya naik kereta yang sama dan terus ke hospital Abdi Waluyo. Dan mereka tiba di hospital pada jam 6 petang. Setelah percubaan untuk menyelamatkan Myrna gagal, pada pukul 6.30 petang, doktor telah mengesahkan bahawa Myrna telah meninggal dunia. Keluarga Myrna berat hati untuk membenarkan bedah siasat dilakukan ke atas jasadnya. Jadi,
Postmortem hanya dilakukan 4 hari selepas Myrna meninggal, iaitu selepas jasadnya telah diawet. Dan postmortem yang dilakukan pun setakat pengambilan sampel dari mulut, hati, hempedu, asid perut dan urin. Masa ni, keluarga Myrna memang yakin yang Myrna telah diracun, but they had no clue who did it. Tak ada siapa pun yang terfikir yang ini kes bunuh. Dan sebab sampel-sampel postmortem ni pun diambil selepas jasad Myrna dah diawet untuk pengebumian, jadi amount cyanide yang ditemui dalam asid perutnya cuma 0.2 mg per liter, dan amount ni dikira sebagai terlalu sedikit untuk menyebabkan kematian. Tetapi simptom yang dialami oleh Myrna sebelum kematiannya bersesuaian dengan simptom keracunan sianida, iaitu badan menjadi kejang, berlakunya kesukaran pernafasan dan keluar buih dari mulut. In the beginning, there were 3 suspects, Hani, Jessica and Agostriono. Agostriono is the waiter who brought the drink to the table, but the investigation quickly narrowed down to Jessica. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Jessica menjadi suspek utama. Yang pertama ialah Jessica tiba hampir 2 jam awal ke Cafe Olivier. Hani dengan Myrna sampai ke kafe dalam pukul 5 suku, tapi Jessica sampai pada pukul 3.30 petang, which is 2 jam lebih awal daripada masa yang dijanjikan. Sebab kedua ialah Jessica, dia pesan air tu terlalu awal sangat. Macam kalau kita fikir kan, secara normalnya kalau kita nak order dulu makan atau minum untuk kawan, kita order untuk kawan sebelum diorang sampai, benda tu biasa. Tapi kita tak akan order sejam awal sebelum kawan kita sampai. Kalau order air ais ataupun air panas, selepas sejam kan, kalau air ais dah cair, kalau air panas dah jadi sejuk. So, kenapa dia kena order terlalu awal? Kalau frame dah lain, sebab aku berhenti record sekejap tadi, mak aku call. Sebab ketiga, if you remember, aku cakap tadi Jessica ada pergi ke Bath and Body Works untuk beli gift untuk kawan-kawan dia. And she came back with 3 paper bags. Dan Jessica ada menggunakan 3 paper bag ni untuk disusun depan gelas minuman yang dipesan untuk menghalang gelas-gelas minuman ni dari pandangan CCTV. Dan sebab keempat yang juga menunjukkan kelakuan pelik Jessica ialah dia sendiri yang memasukkan straw ke dalam minuman Myrna. Which sekali lagi pelik kan, kalau kita order minuman untuk kawan kita dan straw tu datang dalam paket kertas, kita akan biar orang yang nak minum air tu sendiri yang buka straw tu untuk kebersihan kan. Tapi ni tak. Jessica sendiri yang buka paket straw tu dan masukkan ke dalam air lama sebelum Myrna datang ke Cafe Olivier. Pelayan meja nombor 54 iaitu Agostriono, dia ada cakap at one point sebelum Myrna sampai, dia dah perasan yang Vietnamese coffee yang dihidangkan kat meja tadi, warnanya dah berubah jadi warna kuning macam air kunyit. Sekarang kita tengok motif kenapa Jessica yang dianggap sebagai orang yang paling berkemungkinan telah meracuni minuman Myrna. Yang pertama, Hani ternyata tidak mempunyai sebarang motif untuk meracuni Myrna dan sangat memberi kerjasama sepanjang proses perbicaraan. Dan suspek kedua iaitu Agostriono, rakaman CCTV membuktikan bahawa dia menyediakan kopi mengikut standard yang ditetapkan dan tak ada foul play dekat situ. Menurut keluarga Salihin, mereka percaya bahawa Jessica memang ada dendam terhadap Myrna disebabkan Myrna pernah berterus terang cakap dengan Jessica yang boyfriend dia Patrick tu bukan orang yang baik dan Jessica patut tinggalkan dia. Dan benda tu mungkin menjadi sebab kenapa Jessica berdendam dengan Myrna. Also, keadaan mental Jessica tidak berapa sihat pada masa tu. Di awal tadi aku ada cakap Myrna ada jemput Jessica untuk hadir ke majlis perkahwinan Myrna dan Arif, tapi Jessica tak dapat datang sebab masa tu dia dekat Australia. Dan sepanjang tahun 2015, hidup Jessica di Australia sangat huru-hara. Dia telah cuba untuk membunuh diri sebanyak 4 kali. Pada 28 Januari 2015, Patrick O'Connor, iaitu bekas teman lelaki Jessica, telah membuat laporan polis bahawa Jessica cuba untuk mencederakan dirinya. Pihak polis telah menemui sebilah pisau di bilik Jessica dan pada ketika itu Jessica dihantar ke hospital untuk menerima rawatan psikologi. Pada 22 hari bulan Ogos 2015, Jessica telah terlibat dalam satu kemalangan di mana ketika memandu dalam keadaan mabuk,
Jessica melanggar sebuah rumah orang tua di Sydney. She drove right into the building. Lepas aksiden tu, Patrick sekali lagi membuat laporan polis bahawa Jessica sekali lagi cuba untuk membunuh dirinya. Sepanjang bulan November 2015, Patrick telah membuat 6 laporan polis yang melibatkan Jessica, di mana Patrick percaya bahawa Jessica cuba mengancam dirinya. Patrick, he believed that Jessica want to harm him. Pada 16 Disember 2015, mahkamah di New South Wales telah mengeluarkan restriction order terhadap Jessica bagi melindungi Patrick. So kalau kita tengok, benda ni semua berlaku dalam tempoh yang sangat dekat. Okay, dari awal tahun 2015, Jessica cuba bunuh diri banyak kali. Lepas tu dia mabuk, dia accident, dia langgar rumah orang tua tu. And in between all that, Patrick kena buat report polis banyak kali sebab dia takut dengan Jessica. Dan disebabkan semua benda ni tengah berlaku kat Jessica, pada November 2015, masa Myrna kahwin tu, Jessica tak ada dekat situ. I mean, come on Jessica, what were you doing? So it's quite clear that masa Jessica pergi berjumpa dengan Myrna, Hani dan sepatutnya Vera pun pergi, tapi dia tak sampai lagi masa tu, she was in a bad mental health state. Bos lama Jessica juga pernah diugut oleh Jessica dengan perkataan, you have to die and your mom should die too. Dan bos ni juga ada cakap Jessica pernah bagi tahu dia yang dia tahu cara nak meracuni orang tanpa dapat dikesan. Berbalik pada hari kejadian, manager kafe Olivier iaitu Davey berasa curiga apabila Jessica tanya kat dia, what did you do with the coffee? What did you put in the coffee? So sebab soalan Jessica tu buat dia rasa something is wrong, dia simpan kopi yang Myrna minum tu, dan kopi tu akhirnya menjadi salah satu bahan bukti penting. Macam aku cakap tadi, pembicaraan kes ni memang memakan masa sampai 135 hari, dan akhirnya pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun atas kesalahan pembunuhan terancang Wayan Myrna Salihin. Di Indonesia, hukuman bagi kesalahan membunuh sebenarnya ialah hukuman mati. Betulkan aku kalau aku salah. Tetapi kerajaan Indonesia telah memberi jaminan bertulis kepada kerajaan Australia sebagai pertukaran bagi fail maklumat laporan psikologi Jessica. Australia adalah satu negara yang membangkang sekeras-kerasnya hukuman mati. Jadi masa pembicaraan kes Jessica ni berlangsung, Australia dah cakap they will not release any information about her during her stay in Australia. They will not help with the case in any way unless Indonesia janji yang Jessica tak akan dijatuhkan hukuman mati. Jessica pernah membuat rayuan sebanyak 2 kali di High Court dan Supreme Court, tetapi kedua-dua rayuannya ditolak, dan sekarang Jessica sedang menjalani hukumannya di Rutan Pondok Bambu, iaitu penjara yang dihaskan untuk banduan wanita di Indonesia. Now, sampai hari ini, walaupun banyak orang yang menuding jari ke Jessica dan dia dah pun convicted, tapi banyak juga orang yang percaya bahawa Jessica tak bersalah. Sebab bukti yang ada cuma circumstantial evidence, bukan condemning evidence. Circumstantial evidence ni maknanya tak ada satu pun saksi ataupun rakaman CCTV yang terang-terang dan jelas-jelas menunjukkan bahawa Jessica yang meletakkan racun tu ke dalam minuman Myrna. Yang ada cuma rakaman CCTV yang menunjukkan dia blok minuman tu, dia buka paket straw air Myrna, dia order air tu awal, dan perbuatan buka straw minuman, order air sejam awal, bukan benda yang boleh menyebabkan kematian. Dan satu lagi benda yang membuatkan Jessica sepatutnya tak disabitkan sebagai pesalah ialah there is no death cause. Tak ada punca kematian dalam laporan kematian Myrna. Sebab macam aku cakap tadi, autopsi dia dijalankan sangat lambat dan punca kematiannya tak ditetapkan. So, bila tak ada punca kematian, tak ada keracunan, tak ada jenayah berlaku. Itu secara teknikalnya lah. Aku tak tahu macam mana perundangan di Indonesia. She was tried and she was convicted and now she's serving her sentence. Kau bayangkan she got married on 28th of November 2015. Lepas tu, dia meninggal 6 Januari 2016. Dia baru kahwin tak sampai 2 bulan pun masa dia meninggal tu. Apa yang berlaku kat dia tu memang sangat-sangat teruk. It was so terrible. Comment down below, what do you think?
Betul ke Jessica yang racun Myrna? Ataupun Jessica pemangsa keadaan? Itu je semua info berkenaan dengan kes cyanide coffee. Aku tak rasa aku include semua benda pasal kes ni sebab it's so long, it's so much. There's too much detail. Aku capek. Comment down below kalau kau tahu pasal kes ni dan aku ada tertinggal apa-apa detail. Anyway, kenapa aku tak buat cerita hantu lama sangat? Ada setengah cerita yang aku sampaikan ni, aku kena minta kebenaran author cerita tu. Terutama sekali cerita yang aku translate dari English to Malay. So, daripada aku buat video dengan cerita yang tak ada kualiti, aku rasa baik aku tak payah buat. That is actually why aku dah lama tak buat cerita hantu. So, terima kasih pada subscriber yang bersabar tunggu video aku. Aku minta maaf. Aku bukan malas, tapi malaslah juga. Aku bukan sengaja, tapi sengajalah juga. Alright, that's it for this video. Thank you for watching. Jumpa lagi dalam lain video. Bye.